Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahhil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut kebaikan kita setinggi-tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala dia beri kurnia kebaikan kepada kita. Khususnya dia menjadikan kita hamba dia yang beriman. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allah kalau dia kehendak nak beri kita jadi kufur, kita kufur wal'iyadza billah. Kalau dia kehendak nak beri beriman semua ahli bumi, tentu la amana man fil ardi jami'a, tentu beriman mereka di bumi ke semua. Tapi Allah pilih, sebahagiannya dia nak bagi iman, sebahagiannya dia nak beri kufur. Maka kita alhamdulillah Allah pilih kita untuk masuk di dalam golongan orang yang beriman. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Maka kita di petani kita mari sambung hak kita berjanji kemarin. Kita berjanji ada beberapa soalan untuk kita nak jawab dia habis, dan khususnya masalah pelajar. Pelajar ni boleh makan zakat ke tak? Atau kita hak kemarin. Maka saya kata kemarin, di atas nama pelajar, betul-betul dengan nama pelajar itu tidak ada sebut, mana tak termasuk di dalam orang yang berhak makan zakat. Dengan nama mustahiqin, orang yang berhak makan zakat tak ada dengan nama pelajar. Dengan nama masjid, itu perkara yang tak ada. Allah hasar, Allah simpan, Allah hadkan orang makan zakatnya dengan ada hasar innama di dalam lapar saja. Mana terhad di dalam lapar, tersakat dalam lapar jenis. Allah kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin hingga akhir. Sungguhnya sedekah itu hanya bagi fakir miskin. Lapar yang Allah sebut ni sahaja. Tak ada keluar daripada lapar. Tak boleh kalau kita beri lain daripada lapar ni, tak kena dengan tempat dia, tak betul dengan yang sebenar, tak betul dengan hak syarak kandak. Dia khusus di dalam lapar saja tu mustahiqiz zakah. Maka pelajar adakah masuk di dalam asnaf yang lapar?
Dengan semata nama pelajar dia tak masuk. Maka dia nak masuk tak dapat tidak masuk dengan nama faqir miskin. Maka pelajar ghalibnya kebiasaannya dia masuk di dalam faqir. Sehingga sudah jadi istilah bila budak tu di bangku pelajaran, duduk belajar, duduk pondok, jadi uruf kita panggil tok fakir. Tok fakir yakni orang yang jadi datuk, jadi pertua di dalam bab fakir. Mana dia yang nak panggil orang fakir, nak cari orang fakir gak dia lah. Maknanya dia duduk di barisan depan di dalam orang yang fakir. Dia yang sangat fakir kalau kira. Tapi tak pasti begitu. Itu dia panggil hukum dengan majmu', dengan secara grup, dengan secara perhimpunan ke semua. Adapun dengan secara afrad, dengan secara perseorangan, seorang-seorang ada juga hak kita panggil tok fakir itu. Sudah jadi istilah iaitu orang duk belajar. Terkadang dia kaya. Tapi oleh kerana dia tu ghalibnya dia tu sesak, kita panggil dia tu tok fakir. Kama dia bila tok fakir tu sesak, bolehkah kita nak beri zakat kepada dia dengan nama dia sesak? Dengan sebab dia tok fakir, dengan sebab dia duk belajar. Kat situ. Pelajar dengan nama dia sesak, bolehkah kita nak beri kepada dia, dia pelajar di atas dasar dia sesak? Sini hak tepat kita kena tengok perbincangan ulama kita. Bila kita tengok bahasa ulama kita, maka kita dapati ulama kita dia membahagikan pelajar tu kepada dua bahagian. Pelajar yang miskin tu, pelajar yang fakir tu. Pelajar hak miskin, dia bahagi dua. Satu bahagian boleh makan zakat, satu bahagian tak boleh makan zakat. Tu dia bagi kepada dua. Oleh itu kita kata pelajar pun baik, bukan pelajar pun baik, sama saja. Mana orang kita dengan kacamata kita, hak kita panggil fakir, dengan kacamata kita, kita panggil miskin. Semata-mata fakir miskin tu bukan kata boleh makan zakat ke semua dak. Ni patut faham. Sini patut kita halusi, patut kita faham. Macam mana pendetailan dia, tafsir dia dengan secara detail. Tafsir dia dengan secara detailnya, detail cara dengan cara kasar-kasar, cara bodoh-bodoh, cara lemah ni lah. Cuba kita mari tengok definisi ataupun takrif ataupun pengertian fakir. Apa pengertian fakir? Apa makna maksud dengan kata fakir? Saya pilih pada hari ini apa yang ditakrif, yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih di dalam kitab dia Majmu' Syarah bagi Muhadzab. Imam Nawawi dia kata di sana amal ahkam, adapun segala hukum. Dulu dia cakap tajuk hadis, tajuk dia royak status hadis, perawi-perawi. Kemudian dia kata itu tajuk hadis maknanya. Status hadis, kelas hadis ni, kelas dia sahih, orang ni dhaif, orang ni jahil. Katalah kalau dia sebut dulu daripada tu. Kemudian dia kata ada pun segala hukum
Fafihi masail. Ada pada hukum tu beberapa masalah. Cara hukum berkenaan dengan cara hukum hubung kait dengan asnah zakat ni ada masail, beberapa masalah. Ihdaha, yang salah satu daripadanya, fi haqiqatil faqir, pada hakikat pengertian yang sebenar, adapun mahiyah diri fakir, diri orang fakir, alladhi yastahiqu minhum az-zakah, ayat alladhi yastahiqu sahman min fi zakah, fakir yang berhak satu saham di dalam zakat. Di dalam zakat yang ada beberapa saham, mereka yang berhak padanya. Maka satu saham yang berhak oleh orang fakir tu, hakikat fakir macam mana? Sini pertama masalah yang Imam Nawawi kata, masalah pertama dia nak menerangkan hakikat orang fakir. Imam Nawawi kata, qala Syafi'i wal ashab rahimahumullahu ta'ala. Berkata oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama besar yang mengikut Imam Syafi'i, huwa alladhi la yaqdiru ala ma yaqa'u mawqi'an min kifayatih. Itu definisi orang fakir, iaitu mereka yang la yaqdiru, mereka yang tak kuasa, ala ma, di atas satu perkara, yaqa'u, yang boleh jatuh, mauqi'an min kifayatih, di satu tempat yang jatuh daripada cukupnya. Yakni mereka yang tak kuasa di atas satu perkara yang mencukupi dia. Orang ni tak ada benda yang buat cukup hidup dia. La bimalin, tidak dengan harta. Dia tak kuasa di atas harta, makna dia tak ada harta yang mencukupi dia. Itu ringkas, saya potong. Wala bikasbin, dan dia tak kuasa di atas di atas perkara mencukupi dia itu dengan usaha. Dia tak ada kerja yang buat cukup hidup dia. Dia nak hidup, tak ada harta yang buat cukup, tak ada kerja yang buat cukup. Huraiannya, Imam Nawawi kata, wa syarhuhu, tu kata Syafi'i, itu kata pengikut ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Syarah dianya, wa syarahul ashab. Ulama-ulama besar yang mengikut Imam Syafi'i buat huraian, faqalu, mereka itu kata, huwa man la malalah wala kasba aslan. Mereka tak ada harta baginya, tak ada kerja langsung. Orang tak ada harta, tak ada usaha, yakni tak ada kerja. Tak ada langsung-langsung. Itu fakir. Satu. Tak ada kedua-dua. Aulahu ataupun ada baginya barang, ada barang iaitu ada harta, ada usaha, yang la yaqa'u mawqi'an min kifayatih, yang tak jatuh di tempat cukupnya. Ada harta tapi tak cukup, ada kerja tapi tak cukup. Itu nama dia orang fakir nama. Boleh kita buat kesimpulan dua. Satu, orang tak ada harta, tak ada kerja langsung. Yang kedua, ada harta, ada kerja yang tak cukup. Tak cukup harian dia, tak cukup umur ghalib dia. Kalau kita kira harian, tak cukup. Ataupun kira umur ghalib dia. Harian, kalau kita kira hari ni duit dia ada 1,000, dia makan cukup hari ni. Tapi esok tak ada. Nanti dia panggil tak cukup. Tak cukup harian dia. Kita nak kira harian, kira umur ghalib dia. Misalnya dia umur 50. Apa tu umur ghalib tu 60. Umur 60 atau 63. Umur ghalib tu dalam 10 tahun lagi, dalam 13 tahun lagi tu harta dia
Terkerja dia kalau hecel untuk nak makan, tak cukup. Cukup setengah, cukup 5 tahun, 7 tahun saja. Cukup 1 tahun saja. Tu orang panggil tak cukup lagu tu. Itu nama fakir nama dia. Beza fakir dengan miskin ni ada harta, orang ada harta, ataupun orang ada kerja. Harta tak ada tapi dia ada kerja. Acip dia ada. Dia panggil kasbun. Kerja dia basuh kereta ke, kerja dia baiki kereta ke, necang rumah ke. Kerja dia tu pada dia nak makan. Tapi tak cukup. Tu boleh faham tak situ. Pada dia nak makan. Hari-hari dia nak makan pada dah. Tapi tak cukup. Apa makna? Maknanya, ringkas, dia pada makan dengan makna dia makan tu dengan secara cermat pada dah. Misal dia hajaknya 100 sehari. Lepas tu dia boleh kerja, boleh 60, 70, 80, 90 pada. Dia nak beli ikan sekilo sehari, hak dia nak makan sungguh sekilo sehari. Tapi dia boleh beli 7 kerai, 8 kerai, 9 kerai. Boleh dah kalau dia cermat. Jimat sikit. Kalau nak makan sungguh tu tak cukup lagi. Itu mana pada tapi tak cukup. Kalau cukup sungguh, kena guna 100 sehari. Itu cukup sungguh. Tapi dia bolehnya 60, 70, lebih pada setengah. 60, 70, 80, 90. Maka 90 cukup. Orang panggil pada dia nak makan. Tapi dengan jalan cermat. Hak nak makan seekor, kena makan sekerak, makan sebelah, taruh lagi sebelah. Sepatut makan seekor sekali ikan. 3 ekor sehari, tapi dia makan 2 ekor saja sehari. Itu nama dia miskin. Orang miskin ni dengan orang fakir, kalau kira mudah-mudah sama-sama tak cukup makan. Tetapi orang miskin lebih baik sikit daripada orang fakir. Ulama dhabit mudah, orang fakir ni orang tak ada langsung, tak ada harta langsung, tak ada kerja langsung, ataupun ada tapi kerja harta dia tu tak sampai setengah. Tak sampai setengah. Tak boleh 50% tak. Orang miskin, setengah ke atas, 50% ke atas. Itu nama miskin. Kamar dia tempat kita naknya, betul kata kerja tadi. Kerja tadi, adakah kerja tu kerja bil fi'li? Kerja sungguh. Orang panggil duk buat kerja sungguh dah. Kalau kerja tu ada tapi dia tak kerja, dia panggil ada kerja ke tak lagu tu. Situ tempat hak jaga kita duk kecak, jaga kita dengar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada dia berkecak, tajuk kerja. Cuba kita perhati. Dia kata, ammal kasbu, ada pun usaha kerja tu. Faqala ashabuna, ulama-ulama yang mengikut mazhab Syafi'i yang besar-besar, ashab atba'us Syafi'i, yushtaratu fi istihqaqihi sahmal fuqara, disyarat pada berhak seorang fakir tu habuan bagi fakir miskin, bagi fakir, alla yakuna lahu kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatih kama zakarna fil mali, bahawa tidak ada bagi dia kerja, tak ada kerja, tak ada usaha yang mencukupi. Sebagaimana harta seperti itu juga. Tak ada harta yang mencukupi dia. Wala yushtaratu, dan tidak disyarat al-ajzu, akan lemah an aslil kasbi, daripada asal usaha.
Tak syarat kata orang ni tak boleh kerja langsung, bukan syarat begitu. Syaratnya tak ada kerja hak cukup. Terbenar ada kerja tapi tak cukup. Bukan kata orang ni kena tak ada kerja langsung baru boleh makan zakat. Tak. Ada tapi tak cukup. Qalu, kata mereka itu, wal mu'tabar, dan yang dikira, yang disyaratnya, kasbun yaliqu bihalihi wa muru'atih. Kerja yang layak dengan keadaannya dan kemukaan dia. Kerja hak padan dengan dia, hak tak buat widadi dia malu. Dia orang kelas ni, kerik ni, status ni kerja ni padan dengan dia, tak malu dah lah. Amma ma la yaliqu bih, adapun kerja yang tak layak dengan dia, kerja hak tak padan, malu kerja dia. Seperti orang kelas-kelas sikit kerja sapu-sapuh misal, tak padan dia malu. Kerja kutik sapuh, maka nisbah dengan orang ni padan, dengan orang ni tak padan. Kalau hak tak padan, tak layak, fahuwa kal ma'dum, maka usaha tu supaya tak ada usaha. Mana dia tak kerja, kerana kerja tu tak padan dengan dia, nama dia orang tu tak ada kerja. Qalu, sini tempat kita kena ambil. Imam Nawawi kata, ulama Syafi'i kata, walau qadara ala kasbin, jikalau seorang pakir tu kuasa kerja yang yaliqu bihadih, yang layak dengan kelakuannya, pada dia nak motong pada boleh, dengan dia tak malu dah kerja motong, ataupun kerja buat kebun, maka upah buat kebun, pergi tanam getah, tanam deria, boleh. Illa annahu, tetapinya seorang pakir tu mushtaghilun bi tahsili ba'dil ulumi syar'iyyah, yang duk berbimbang, duk bergaduh dengan menghasilkan, dengan duk usaha nak boleh setengah-setengah pada ilmu syarak. Dia tengah duk belajar. Kerja boleh, nak pergi kerja. Ni kata bukan kerja ni, bukan kata hak kita turun tangan kerja sungguh. Seorang tu kuasa kerja, tapi dia duk belajar, duk mengaji. Bihaitsu law aqbala 'alal kasbi lan qata'a 'anit tahsil. Kiranya kalau dia pergi kerja, putus daripada belajar. Nak belajar tak boleh lah, bila kerja nak belajar tak boleh. Halat lahu zakatu, halal baginya, bagi orang pakir tu oleh zakat. Boleh makan zakat pelajar tu. Boleh makan zakat. Sebab apa? Lianna tahsilal ilmi fardu kifayah. Kerana menghasilkan ilmu itu fardu kifayah. Wa amma man la yata'atta minhu tahsil. Ada pun pelajar yang tak mungkin daripadanya menghasilkan ilmu. Pelajar tu dia tak cerdik sangat. Dia duk belajar tapi tak boleh. Belajar pun tak boleh, tak alim dah mudah. Fala tahillu lahu zakatu, maka tidak halal baginya zakat. Pelajar tapi tak boleh dah. Kalau kacau belajar pun dia tak alim, tak boleh ilmu. Hak ni tak halal makan zakat iza qadara 'alal kasbi, bila dia kuasa di atas kerja. Dia nak pergi usaha, nak pergi menanam, nak pergi motong, nak pergi buat kebun, makan upah buat kebun boleh. Kalau dia pergi makan upah buat kebun tu cukup. Tu tak boleh makan zakat. Wa in kana muqiman, dan jika dia bermukim bil madrasati, di sekolah, di pondok sekalipun. Ini yang saya kata, bukan dengan nama pelajar. Yakni pelajar, orang hak tak kerja ni, pakir miskin hak tak kerja ni, tengok. Kalau kerja ada, dia tak kerja, tak panggil pakir, tak panggil miskin, tak boleh makan zakat. Kalau kerja tu ada, tapi dia tak kerja dengan sebab duk belajar. Pada dia ni orang yang patut, orang yang boleh nak jadi orang alim. Dia mengaji boleh lah. Maka orang ni boleh makan zakat. Kerana dia duk kerja fardu kifayah.
Itu kesimpulan. Makna pelajarnya bukan dengan nama pelajar, dengan nama fakir dia boleh makan, dengan nama miskin. Tapi kalaulah dia tu tak belajar, dia tak belajar, kerja ada, sama saja dengan dia belajar tak belajar. Orang belajar tak boleh, tak, pada adat kata tak boleh ilmu. Dengan orang ni tak belajar, di sana ada kerja, cuma kerja yang padat dengan dia. Cuma dia tak kerja, duk pilih nak cari kerja. Maka orang ni tak dinamakan fakir miskin. Kalau dia pergi kerja tu jadi boleh sumber dia tu boleh mencukupi dia. Buat we cukup, buat we padat. Sebab tu Imam Nawawi kata di hujung lagi, wa amma man aqbala ala nawafilil ibadah. Adapun orang yang berhadap di atas amal ibadat sunat. Semaya sunat, buat hak sunat. Wal kasbu yamna'uhu. Sedangkan kerja tu menegah ia akan dia daripadanya. Kalau pergi kerja tak boleh buat hak sunat. Tak boleh nak berzikir. Atau man mereka istawraqal waqta biha, duk memenuhkan masa, menghabiskan masa dengan ibadat sunat. Fala tahillu lahu zakatu bil ittifaq. Tak halal zakat dengan ittifaq. Ittifaq mazhab Syafi'i, ijma' dalam mazhab Syafi'i, orang duk buat ibadat sunat, sedangkan di sana kerja ada. Boleh nak kerja, tapi kalau kerja tak boleh buat ibadat sunat. Dia tinggal kerja, mari buat ibadat sunat. Lebih-lebih lagi tak ada buat ibadat. Duk saja. Tak si kerja ada. Hak ni tak halal zakat. Tak boleh makan zakat. Itulah. Kesimpulan boleh faham tu, boleh ambil dah. Kesimpulannya pelajar ada dua. Pelajar hak mungkin, hak boleh jadi alim, boleh terima ilmu, boleh jadi pandai satu hari. Sedangkan di sana dia ada kerja, sekarang dia tak kerja kerana duk bergaduh dengan belajar, hak ni boleh makan zakat. Kalau pelajar tu tak ada jalan nak boleh ilmu, di sana ada kerja, kalau dia beradu belajar pergi kerja, kalau dia kerja tak boleh belajar, maka dia pilih ambil kod belajar. Duk pondok, dia tak ada kerja, tak boleh makan zakat dengan nama fakir miskin. Wallahu a'lam. Itulah agaknya rasanya boleh faham. Cuba kita faham ni satu, seolah kata satu isu, satu tajuk yang baru sikit lah. Jangan dibincang. Lepas tu nanti tengok ada cuba komen lah. Ada siapa nak komen macam mana, nak taklik macam mana, nak betul mana, saya terima betul. Untuk hari ininya, setakat tu saja dulu. Kerana tengok pada masa dan saya pun ada jepuk, orang jepuk buka puasa sikit. Untuk soalan kita mari Isyak lah pula, insya-Allah Isyak hari Khamis. Hari Khamis kita beradu sehari. Kerana hari Khamis ni saya diminta masuk ada radio sikit. Kita jawab soalan semua ni, kita masuk pukul 5.30 betul insya-Allah. Hari Jumaat kita jawab semua soalan hak tertinggal insya-Allah taala. Untuk hari ni setakat ni dulu. Mari kita sama-sama berzikir, bertasbih kepada Allah dan baca doa kifarat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba abadal abidin wa dahrud dahirin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduduhu ilayya 'inda hajati ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.